apabila kita hendak memberi barang dan kita tidak mempunyai wang yang cukup, kita boleh pinjam. Bagi amount yang besar, biasanya kita pinjam dari bank. Wang yang kita pinjam menjadi hutang kita. Amount yang kita pinjam juga dikenali sebagai principal. Dan kita dikenakan faedah atas principal yang kita pinjam. Biasanya terdapat dua cara untuk mengira faedah, iaitu faedah sama rata dan faedah atas baki. Faedah sama rata adalah seperti faedah mudah dan faedah atas baki adalah seperti faedah compound. Biasanya kita menggunakan faedah sama rata untuk membeli barangan penggunaan, untuk sewa beli dan untuk pinjaman peribadi. Faedah atas baki diguna untuk pinjaman perumahan. Jadi, apabila anda lihat soalan yang berkenaan dengan hutang dan pinjaman, terdahulu anda kena tanya, adakah ini kes faedah sama rata ataupun kes faedah atas baki? Sebab kedua-dua kaedah ini melibatkan cara pengiraan yang sangat berlainan. Idea faedah sama rata adalah seperti berikut. Katalah anda meminjam RM50,000 bagi tempoh 5 tahun dengan faedah 6% sama rata. RM50,000 ini merupakan prinsipal pinjaman. Dengan kaedah faedah sama rata, anda dikenakan faedah 6% atas prinsipal asal setiap tahun bagi tempoh 5 tahun itu. Jadi, jumlah faedah ialah RM15,000 dan jumlah yang kena bayar balik ialah prinsipal RM50,000 campur faedah RM15,000, iaitu RM65,000. Untuk mengira bayaran ansuran bulanan, kita mengambil jumlah kena bayar balik, iaitu RM65,000 dan bahagi dengan 60 bulan. Terdapat 60 bulan dalam 5 tahun. Idea faedah atas baki adalah seperti berikut. Kes yang sama di mana anda meminjam RM50,000 selama 5 tahun. Tetapi kali ini adalah faedah 6% atas baki dan bukan faedah sama rata. Pada mulanya, prinsipal adalah RM50,000 dan faedah yang dikenakan ialah RM50,000 darab 6%, iaitu RM3,000. Dan anda membuat satu bayaran ansuran, katalah R. Baki pada akhir tahun itu ialah prinsipal RM50,000 campur faedah yang dikenakan RM3,000 tolak bayaran ansuran R. Dan kita panggil baki ini P2. Pada tahun kedua, prinsipal sekarang adalah P2. Satu amount yang kurang daripada RM50,000. Faedah tahun kedua adalah 6% atas P2 dan bukan RM50,000. Faedah tahun kedua akan menjadi lebih kurang juga. Selepas ditolak bayaran ansuran, kita akan mendapat satu baki yang lebih rendah, P3. Pada tahun ketiga, prinsipal sekarang adalah P3. Faedah tahunan ketiga sekarang adalah 6% atas P3, satu amount yang lebih rendah daripada P2. Selepas menolak bayaran ansuran, kita dapat satu baki yang baru, P4. Ini akan berterusan sehingga tahun kelima.
pada akhir tahun kelima, bakinya haruslah kosong. Jadi, apakah emak bayaran ansoran ini supaya pada akhir tahun kelima bakinya adalah kosong? Formulanya adalah sedikit rumit dan kita tidak akan meliputi formula ini dalam bab ini. Yang penting, baki pada akhir setiap tahun adalah berkurangan dan baki yang berkurangan setiap tahun inilah yang diguna dalam pengiraan faedah tahunan itu dan bukan prinsipal asal. Sebab itu, kaedah ini dipanggil kaedah faedah atas baki. Jadi, jikalau anda diberi kaedah sama rata ataupun kaedah atas baki, kedua-duanya pada kadar yang sama, katalah 8%, anda akan membayar faedah yang lebih jikalau anda memilih pengiraan yang berasaskan kaedah sama rata. Ini adalah disebabkan bagi kaedah sama rata, faedah dikira atas prinsipal yang tidak berubah bagi sepenuh tempoh pinjaman. Manakala bagi kaedah atas baki, faedah dikira atas prinsipal yang berkurangan setiap kali anda membuat pembayaran.